Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alayka wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Bicara Maya APPK. Jadi alhamdulillah pada bulan berkah, bulan mulia, bulan Ramadan kali ini kita membawakan sekali lagi episod Bicara Maya APPK kali kedua bagi tahun 2024. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan membicarakan satu topik yang penting buat kita semua, yang boleh memberikan fikiran kita tenang, jiwa kita lapang. InsyaAllah hari ini kita akan bicara mengenai pengurusan hutang. Jadi sebelum saya mengulas pengurusan hutang dan saya kenalkan ahli panel kita pada hari ini, saya ingin mempromosikan dahulu beberapa program yang akan kita laksanakan di Perbadan Perpustakaan Awam Kelantan bagi tahun 2024 ini. Pertamanya kita sedang mencari ikon membaca negeri Kelantan dan ikon keluarga membaca negeri Kelantan di bawah program Keluargaku Keluarga Membaca. Jadi penyertaan masih lagi dibuka, boleh isi secara atas talian. Untuk rakyat negeri Kelantan saja, untuk rakyat negeri Kelantan saja, program Keluargaku Keluarga Membaca, yang mana kita akan membuatkan ikon keluarga membaca negeri Kelantan dan juga ikon membaca negeri Kelantan. Program insya-Allah akan bermula pada bulan April. Jadi penyertaan masih lagi dibuka. Jadi boleh wawarkan, boleh masuk dalam kita punya laman web kita Kelantan Library dan ataupun di Facebook kita, isi penyertaan di sana. Dua kategori penyertaan, iaitu kategori keluarga dan juga kategori individu. Okey, kita mencari ikon membaca negeri Kelantan setiap 2 tahun sekali insya-Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga akan menganjurkan program kelas mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, ni program baru di Perbadan Perpustakaan Kelantan. Jadi kita sedang mencari juga calon-calon yang akan menyertai program belajar Al-Quran, kaedah Iqra. Bagi siapa yang tidak tahu baca Al-Quran, tidak mahir baca Al-Quran, mahir tapi nak memahirkan diri lagi, boleh menyertai kelas belajar Al-Quran di Perbadan Perpustakaan Kelantan dan juga perpustakaan seluruh negeri Kelantan. Jadi semua perpustakaan desa, perpustakaan cawangan di Kelantan akan menganjurkan kelas belajar Al-Quran setiap hari Sabtu bermula jam 10 pagi pada Syawal nanti. InsyaAllah 2 minggu lepas Syawal. Nanti boleh tengok maklumat dia di dalam laman Sesawang PK ataupun di Facebook kita. Jadi jom ramai-ramai kita pakat belajar Al-Quran. Program ini adalah program kerjasama dengan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. InsyaAllah wawakan program ini, insyaAllah banyak manfaatnya program belajar Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kita dah membuka kembali program program penulisan cerita pendek PPAK. Okey, seperti dulu kita dah menerima banyak penyertaan, jadi untuk tahun ni kita buka lagi cerita pendek untuk PPAK, di mana peserta-peserta boleh menulis cerpen-cerpen ataupun cerita pendek yang memberi inspirasi kepada masyarakat dan hantar kepada pihak kami untuk kami nilai, dan jika berkualiti dan terpilih akan diberikan ganjaran wang tunai bagi setiap bagi setiap penyertaan. Itu yang ketiga. Dan yang seterusnya, kita juga akan mengadakan bicara penulis kepada penulis-penulis di luar sana yang ada menulis, yang ada karya-karya, boleh datang ke studio kami, boleh isi slot untuk membicarakan tentang karya masing-masing dalam bicara penulis APPK, insyaAllah. Jadi berbalik kepada program kita hari ini, pengurusan hutang. Jadi ingin saya ceritakan sikit. Isi rumah di Malaysia akan mengikut kajian pada tahun 2021, lebih daripada 90% isi rumah di Malaysia mempunyai hutang sama ada hutang sihat ataupun hutang tidak sihat.
dan perkara ini perlu dibendung, perlu diurus dengan baik. Jadi pada hari ini pihak kami membawakan sekali lagi sahabat saya Puan Suhaila binti Abdul Hamid, penasihat kewangan IKPK Negeri Kelantan. Selamat datang Puan Su ke studio kami sekali lagi. Selamat menjalani ibadah puasa. Kak Su pun dapat senyum ceria. Alhamdulillah. Semoga kepuasan Kak Su ini dapat mendidik kita punya penonton kita Kak Su, insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih. Jadi yang pertamanya Puan Su, kita nak minta penonton kita share lah program kita ni pada hari ini. Tolong share, like dalam Facebook kita, share sebanyak-banyak biar ramai orang dapat manfaat. Lagi-lagi bulan puasa ni yang sunat menjadi wajib. Jadi kalau share yang ni lagi-lagi dapat pahala yang banyak. Kalau orang kata pengurusan hutan ni tak ada dalam pengurusan Islam, tak, sebenarnya hutan ni kat Sudan ia termasuk dalam pengurusan kewangan Islam juga. Sebab tu dalam Islam Rasulullah SAW pun ada hutan ni kena diurus. Dalam Quran bagi tahu hutan ni kalau hutan kena catat, kena ada saksi, kena ada pencatat yang mencatatkan transaksi semua. Jadi bila kita bicara tentang pengurusan hutan, kita juga bicara tentang pengurusan dalam agama Islam kita sendiri, Kak Sudan, supaya kita supaya penonton-penonton kita ni nampak sebenarnya pengurusan hutan ni sebahagian daripada ilmu yang ada dalam Islam. Bukan ilmu yang dibuat-buat sebenarnya, bukan ilmu yang pandai-pandai kita reka. InsyaAllah. Jadi saya mohon kepada tuan-puan untuk share sebanyak mungkin kepada sahabat-sahabat di luar sana, insya-Allah. Dan juga insya-Allah kita di hujung nanti Puan Su kita akan ada kuis. Seperti biasa, sebab cara maya seperti biasa juga kita ada kuis. 3 kuis yang kita buat sebelum ni pun ada kuis. Jadi alhamdulillah yang ni pun kita boleh adakan juga kuis, insya-Allah. Jadi stay tune. Stay tune. Kecil putih ni boleh buat terbaik. Okey, teruskan menunggu dengan sabar dengar apa ilmu yang nak bagi tahu oleh Puan Su kita ini. Jadi seperti saya bagi tahu tadi Puan Su, 90% lebih, insya-Allah. Semua dia sudah putih. Maknanya kalau kita kata dalam 100 orang kak 10 orang tak siapa hak tak Kak Su dulu untuk Kak Su ceritakan permulaannya bagaimana hutang-hutang ni dan mana yang perlu diuruskan, insya-Allah. Okay. Terima kasih Encik Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Memenuhi impian-impian kita. Jika digunakan secara bijak, jika kita gunakan proses berhutang secara bijak, hutang sebenarnya boleh menjadi satu alat yang berguna untuk membantu mencapai matlamat keuangan kita. Jika hutang, jadi hutang sebenarnya bukan seperti mestinya sesuatu yang tidak baik hutang ni, kerana ia membolehkan kita memiliki apa yang diinginkan dengan cepat dan selesa. Baik, walau bagaimanapun ada tapi dia jika sekiranya kita berhutang dengan cara berlebihan, ia mungkin menyebabkan kesulitan untuk kita membayarnya untuk bayar balik korbannya dan ini boleh mendatangkan masalah keuangan kepada orang yang berhutang tadi. Untuk itu penting untuk mengurus hutang secara bijak dengan hidup mengikut kemampuan.
dan tidak membuat komitmen keuangan yang melebihi keuangan kita. Kita dah ada kita punya keuangan kita sebanyak mana, jangan melebihi lah. Orang kata apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu, kita kena bezakan lah. Ingatlah bahawa pengurusan hutang yang baik itu akan membantu kita mencapai matlamat keuangan dengan lebih cepat. Sebaliknya, pengurusan hutang yang lemah boleh memberi kesan negatif terhadap kehidupan kita. Itulah Cik Azizi ya, kalau kita bercakap mengenai hutang. Saya selalu cakap, saya selalu kalau keluar kat, kita campur-campur dengan Kelantan sikit dah, supaya jeli dia. Jadi saya selalu, kalau saya dalam ceramah-ceramah saya selalu royak, duit ni dia masuk kepada kita, dia datang kepada kita sebenarnya bersama matlamat. Dia mesti ada visi dan misi dia masuk kita ni. Apa dia? Matlamat tu dia ada matlamat jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Sebab tu bila masuk duit tu kena urus selalu. Bila kecek pasal duit, mesti ada selalu buah urus tu. Jangan tinggal. Jangan tinggalkan duit macam tu sahaja dalam akaun kita tanpa kita urus. Nanti dia akan pergi begitu sahaja tanpa meninggalkan kesan kepada kita. So saya kembalikan kepada Cik Azizi lah. Okey, terima kasih Puan Su di atas maklumat awal. Maknanya sebenarnya Puan Su bagi tahu tadi, maknanya berhutang ni semua orang berhutang. Kita kata macam ni lah, contoh nak beli rumah kita tak mampu, beli rumah kali kita tak berhutang, tapi kita kena tengok hutang kita tu hutang sihat ke hutang tak sihat. Maksud tak? Betul deh. Jadi lagu mana cara ni Puan Su kita ni, pertamanya kita nak harus menguruskan hutang dengan bijak ni. Hutang bijak dengan bijak ni mestilah kita kena kenal hutang kita, betul-betul hutang kita deh. Betul. Jadi lagu manakah yang dikatakan ni Puan Su indikator kita yang mana kita tahu aku ni boleh berhutang, aku ni tak boleh berhutang, dan hutang ni aku kena berhutang. Hutang ni aku dulu lah hutang, aku boleh kupu ni. Lagu mana cara justifikasi kita nak kenal dari kita nak menguruskan sebelum kita berhutang je. Mana pengurusan hutang ni pada saya rasa sebelum berhutang tu pengurusan dah. Okay? Dah jadi pengurusan sebelum kita berhutang. Dah lemai kita, belum pergi jumpa bank, belum pergi jumpa siapa. Kalau pergi jumpa bank tu dah masuk kepada benda dah jadi. Jadi benda tak jadi lagi ni. Macam mana Puan Su? Maksudnya sebelum berhutang lah. Sebelum berhutang. Gapo kita kena fikir, apa pertimbangannya kita kena buat. Contoh nak beli rumah tadi. Contoh kita nak pergi di bank, nak cari bank terus rendah ko, lagu mana Islamik ko, macam-macam mana ko. Mana sebelum benda tu berlaku. Memang kita nak beli rumah ke mana pun kita kena berhutang. Tetapi bagaimana kriteria-kriteria kita yang kita harus usung supaya kita dapat tu hutang tu menjadi hutang yang sihat. Okey. Dia sebenarnya banyaklah Salah satunya ialah pertama sekali bila orang datang ke AKPK, biasa siapa sahaja yang datang ke AKPK kita minta dia keluarkan sikris sikris. Dalam sikris tu sebenarnya kita kata bahasa khas lah nama amnya ialah laporan kredit individu, laporan hutang. So kita kena tengok dulu kita ada hutang tu banyak mana. Memang dalam fikiran kita ni hutang kita ada rumah so, kereta so, baru dua tu. Tapi kalau duduk di minda lagu tu, dia kena ada juga orang duduk depan kita, biar kita nampak okey rumah dengan bank mana, berapa hutang rumah tu, berapa kita bayar sebulan, dan lain ni kita bayar molek ke duk deh. Supaya kita nampak benda tu. Sekala kalau duduk di fikiran kat baru rumah dengan kereta deh, bila tengok di kertas laporan sikris tu, rupa-rupanya rumah banyak juga bayar sebulan 1,700 sebulan contoh. Ataupun kereta baru rumah dengan kereta so lah kita ada deh. Tapi bila tengok di sikris laporan kredit tu, tengok kereta tu bayar 1,200 sebulan contoh. Jadi di situ kita tahu bahawa walaupun kita buta tu dua perkara je, tapi komitmen yang kita letakkan ke atas hutang yang dua tu adalah besar. 2,000 lebih dah dua hutang tu. Jadi kena compare pula dengan pendapatan kita. Setakat bila kita tolak dengan komitmen yang kita ada dua tu, lebih berapa untuk adakan komitmen baru, atau adakah kita bersedia? Kadang-kadang kita nak beli kereta baru, contoh kereta kedua, aku mampu gaji banyak sebulan ni deh. So bila kecek-kecek dengan pihak bank apa, yang keduanya ambil maklumat daripada pihak bank lah, cari mana rate rendah dan sebagainya. Lepas tu lebih kepada penilaian kita sendiri ni. Kalau bank kata okey puan layak untuk buat loan untuk kereta baru ni sebab ada lebihan kredit lagi, lebihan duit tu ada lagi bila kita buat pendapatan versus komitmen, berapa ada lagi ni. So memang puan ada lagi, bank kata kereta tu 1,000 sebulan, puan layak dengan gaji puan, contoh dia royak dia.
Tapi kita pula fikirkan balik, analisa balik, betul ke kita layak? 1,000 bayar bulan ni, tapi hak petrol dia, hak maintenance dia ni, hak servis dia dan sebagainya, kalau tayar pancit dan sebagainya, kalau tukar tayar dan sebagainya, rotek tahunan dia tu, hak tu hak kita perlu ingat juga. Bukan semata-mata 1,000 sebulan kita bayar. Kalau kita tengok hak kita mampu bayar 1,000 sebulan, alamat kereta tu duduk bawah je lah Cik Azizi deh, untuk tunjuk sedap mata memandang lah raya nanti deh, sedap tengok, tapi nak naik tak boleh. Deh, maksudnya gitu. Kita dulu analisa diri kita. Customer datang kepada saya di AKPK, saya selalu dia cerita mengenai background keuangan dia ni. Saya royak dalam masa 2-3 minit ni, Cik dah cerita pada saya, tapi saya tak memahami sebetulnya. Cik lebih tahu. Saya akan bagi nasihat keuangan macam mana, dia yang akan menilai sama ada dia nak dengar atau tidak. Dan biasanya mereka akan mendengar lah. Kadang-kadang customer ni ataupun individu di luar sana, dia tak perasa yang dia mampu bayar 1,000, dalam masa yang sama sebenarnya dia kena bayar lebih daripada 1,000, iaitu apa-apa kecemasan. Kalau beli kereta kan, apa-apa kecemasan terhadap kereta tu, dia kena keluarkan duit. Macam tu. Dan maksudnya kena ada seumur tu, pendapatan versus komitmen kita kena pair seumur situ. Adakah cukup untuk kita tambah komitmen baru? Adakah cukup untuk kita hilang gaji kita? Lah ni kata ke gaji RM9,000, tolak RM2,000, ada RM4,000. Ni saya bagi contoh yang lebih mudah lah. Ada RM4,000, nanti masuk kereta baru tolak RM1,000, dan mungkin ada maintenance lain RM1,500. Adakah cukup duit tu untuk kita survive sebulan tu? Belum lagi ditolak yang sebelum kita belanja, kita kena simpan dulu tu. Deh, duit masuk ni sifir ni saya royak mana-mana pun duit masuk simpan baru belanja, dari sumber yang sama baru belanja. Deh, ni kita simpan dah sikit, lepas tu nak belanja ni, cukup ke dok? Bersedia tak untuk hilang lagi dalam bulan ni? Tambah sipir dia Cik Azizi. Kalau saya nak suruh gini, individu yang mendengar kita sekarang atau melihat kita sekarang ni, ingat bila duit masuk kepada kita dia mesti duit masuk sipir belanja daripada sumber yang sama. Kalau dulu kita duit masuk kita sipir, lebih tu kita belanja. Dulu dok kita tak sipir, duit masuk kita belanja, lebih baru kita sipir deh. Tak boleh dah. Tak boleh. Hak tu tak tepi dah lah ni, bulan tu siapa dah hak baru. Duit masuk sipir, sumber yang sama belanja. Kena gitu. Sipir dulu untuk kecemasan kita, untuk matlamat keuangan kita. Gitu. Jadi kalau nak beli gapo pun kena ingat, adakah kita bersedia untuk hilang sebanyak RM1,500 lagi bulan ni, contoh daripada RM2,000 tadi ni, ada balance RM4,000 tu, bersedia tak untuk hilang RM1,500 lagi? Sekali RM1,500 lagi tinggal RM2,500 lah, bersedia tak? Dengan anak-anak kita nak go ni anak makin malas, sekali-sekala ajak pergi jalan, contoh deh. Kalau tak bersedia, jangan. Saya bagi satu contoh, satu pasang suami isteri datang kepada saya, dia royak nak beli kereta baru. Lepas tu bila lagu tu, saya pun nasihat semua. Masa duk bicara tu, tanya dah, isteri tanya suami, okey dia bayar down payment, siapa yang akan bayar bulan-bulan? Suami kata isteri lah bayar sebab isteri nak kereta. Isteri kata, dah isteri waktu down payment, suami lah bayar bulan-bulan deh. Hari tu saja, malam tu, sekali duk tidur, gini deh. Malam tu tidur belakang, tak beli lagi kereta tak masuk rumah, tak sampai rumah lagi. Tak masuk bawah pos lagi. Tapi balah dah situ. Jadi setiap kali nak tambah komitmen, bincanglah dulu dengan orang yang terdekat dengan kita. Yang keduanya, tanya diri sendiri, adakah kita bersedia untuk kehilangan beberapa ringgit tu. Beberapa pun banyak juga, kalau kereta RM1,000 lebih deh. Kalau pinjaman pun, lah ni ramai orang pinjaman kadang-kadang dia bayar RM1,000, dia willing to pay untuk personal loan RM1,000 sebulan, RM1,500 sebulan, RM2,000, RM2,500 sebulan deh. Bersediakah kita untuk itu? Kalau tak bersedia, baik kita tunggu dulu, katakan tidak dulu pada hutang. Gitulah Cik Azizi. Okey, terima kasih Pasu atas jawapan yang pada saya pertama sekalinya menuntut kepada disiplin. Jadi kita kena ubah dah cara kita lah ni, tuan-puan semua. Pertama sekali dapat gaji, dapat pendapatan apa pun, sipir Betul. Sipir kena ada. Sipir ada. Betul. Mana berapa persen apa sih yang paling selamat? Dia sebenarnya kita beritahu 10 ke 30%. Tapi gini, simpanan ni dia jangan ada tekanan. Kita nyipir jangan tertekan.
Kalau kita rasa dalam keadaan loan ni, kalau nak turun ke 30% rasa stres weh puan. Saya dah lah stres dah lah ni, tiba-tiba puan suruh nyipir. Jadi mulakan dengan kecil dulu. Kalau dia rasa dia boleh dengan 10%, then go for 10%. Ambil 10% dulu sipir. Tapi jangan tak menyimpan. Duit masuk tak sipir dulu sikit, rugi. Sebab umur kita untuk bekerja, kita ada tahap dia. Kita tak say esok-esok bila dah bersara kita toleh ke belakang, 30 tahun dah aku kerja, mana hasil dia? Tak ada. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya selalu katakan duit masuk datang kepada kita bersama misi dan matlamat. Sifir dia mesti masuk, simpan, sumber yang sama baru belanja. Jadi tu apa, simpan puan sebab kita tadi 10 hingga 30, tapi jangan ada tekanan. Mana tak boleh Betul. simpan sampai tak makan nasi. Jangan stres. Tapi butir sampai tak makan nasi lagi bahaya. Betul. Simpan boleh habis lagi. Jadi at least kita didik diri kita kok mana dapat gaji, simpan dulu. Walaupun sikit kita simpan, lepas tu hasil yang sama itulah lepas lebih simpan tu baru kita guna belanja. Jadi dah belanja semua. Jadi tadi beberapa keputusan ataupun analisa yang perlu kita buat, saya rangkumkan sekali lagi puas kita tadi deh. Yang pertama kena dapatkan Sikris. Laporan Sikris ni kita dapatkan di DAK PK. PK. Secara dia dekat AKK kan, AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, bawa IC, dan orang tu kena pergi sendiri sebab kita nak cok ibu jari lah. Dapat kan, bila nak buta je kena ingat Sikris dulu. Tengok Sikris dulu. Sebab bila kita tengok laporan baru kita tahu kita lagu mana. Kalau sini nampak tak ada util, tak ada itil, dua je. Tapi bila tengok banyak rupanya komitmen daripada hutang yang dua tu. Sebab minta maaf lah tuan-puan dan orang bank grup ada kejah juga. Tu saya kata bank memang kerja dia dah dia. Jadi kita sebagai individu yang bijak dia. Jadi kita menentukan kita mampu betul atau tidak. Memang kita boleh bayar 1,000 contoh kereta tadi, tapi adakah kita mampu untuk bayar petrol dia gerak seminggu mungkin 50, mungkin 100 dia. Lepas tu maintenance dia sekiranya apa-apa masalah ke kena keluar kos lagi dia. Dan juga setahun sekali road tax tu, kalau kereta luar mungkin banyak sikit, kereta dalam mungkin kurang sikit ke kan, kena tahu semua tu. Ada seorang saya jumpa dia dia kali nak hutang, dia akan terah dulu potong gaji dia sebanyak tu untuk jumlah hutang tu dalam 6 bulan. Okey, Dia praktikal dia gerak ke tak? bagus tu. Dia kata kalau gerak boleh hutang, kalau tak gerak dia tak boleh menarik cara tu. Dia contoh nak beli kereta macam maksud dia 1,500. Dia simpan duit dia tak boleh 1,500. Jadi dalam tempoh 3 bulan ke 6 bulan dia rasa berat, tak boleh beli. Dia tak akan beli. Tapi kalau seorang ingin boleh beli, dia akan beli. Salah satu cara, salah satu kaedah boleh tiru kita. Ada sahabat saya seorang dia buat lagi. Jadi hidup dia memang lapang lah. Alhamdulillah. Dia sedang menilai kemampuan diri dia. Betul. Kita ni kadang nak buta bukan tak mikir dia. Tak ada. Jadi yang puas bagi tahu tadi, apa yang perlu buat sebelum kita berupaya, pertama sekali dapatkan laporan Sikris di AKPK bawa IC. Lepas tu compare pendapatan dengan komitmen. Pendapatan kita 10,000, komitmen kita 12,000, tak boleh buat. Tak boleh. Gaji 10,000 lah, tapi 12,000 buat. Nak makan gana tu. Makan gana, negatif 2,000. Nak hijau pun tak ada semangat. Betul. Itu Nauzubillah. yang jadi masalah tempat kerja tu. Apotek kerja, buat macam kerja lain lah. Nauzubillah. Katakan pendapatan dia. Lepas tu cari maklumat daripada bank. Maksudnya dia sebut dia kan. Cari maklumat daripada bank, manakah interest paling rendah. Jadi kita kena ni. Dan yang paling penting sekali, saya tengok dapat kena cari KBK. Itu penting sekali. Sebab nanti kita akan tanya hutang ni hutang yang produktif atau tidak. Ada orang dia buta nak beli tanah, tapi tanah tumbuhnya lalang. Hutang tu produktif ke tak? Lepas tu dia punya moral tu, adakah dia ni seorang yang boleh bayar hutang dengan baik atau tidak? Ada setengah orang memang dia suka berhutang. Dia nampak gaji banyak dalam sikit gaji tak boleh duduk, suruh nak berhutang suruh panas suruh dia. Tapi cara dia tu, dia bayar dengan baik atau tidak? Moral dia tu kan. Lepas tu dalam masa yang sama, bank pula dia akan nilai orang ni, dia akan tengok laporan kredit semua macam mana sejarahnya lah. Sebelum berhutang tu, dua-dua pihak, sama ada pihak individu tersebut ataupun pihak bank, mereka akan menilai kemampuan masing-masing lah. Tadi puas sebut ni hutang produktif. Apa tadi? Produktif atau tidak? Kita boleh dengar hutang produktif dan tak produktif. Jadi minta puas royak kepada penonton kita.
jadi nilai sendiri. Hotel dia ada produktif kodok dan nak buat hotel baru tu produktif kodok. Macam mana dikatakan hotel produktif? Okey, saya bagi sedikit ya. Dia hutang produktif ni gini, saya bagi macam tadi, saya bagi tahu contoh tadi deh. Contoh kita nak berhutang. Kita ni sebenarnya kadang-kadang orang sekeliling kita memainkan peranan yang sangat besar kepada kita deh. Kadang-kadang kita you orang hebat-hebat, contoh dia orang sekeliling kita, you orang hebat-hebat, gaji pun banyak sebulan, belilah tanah tu, contoh tanah di kampung tu ada nak jual murah-murah, belilah murah pun tanah lah ni dari 50-60 ribu lebih lah ke atas tadi. Lepas tu kita pun termakan nak beli, kita tak terfikir bila kita beli tanah tu kita nak buat apa. Ada persepsi apa su? Beli tanah tak rugi. Okey. Okey. Puas tu sambung. Betul, beli tanah ni sebenarnya tak rugi deh. Ada kata beli tanah tak rugi. Tapi masalahnya sekarang ialah kedudukan keuangan kita. Kita lah ni duduk mana? Memang beli tanah tak rugi, tapi kalau kemampuan memang kita mampu untuk beli. Tapi sekiranya dalam masa yang sama kita beli tanah, sebab beli tanah orang kata tak rugi, dalam masa yang sama kita boleh-boleh nak makan pun berdikit-dikit stres, tertekan. Tengok orang kata tadi. Betul perkataan itu. Jadi kak, bila anak minta duit sikit pun kita mula meninggikan suara. Kita tak sirih lagu tu. Jadi sebab tu tadi bila nak berhutang, fikir balik. Adakah dengan masuknya satu hutang lagi atau membuat hutang baru tu akan memberi tekanan dalam kehidupan kita, dalam pengurusan keuangan kita. Sebab tekanan ni dia akan melibatkan family kita nanti. Jadi tengok balik. Kadang-kadang orang ni kayak Cik Azizi, bila anak datang nak minta duit, dia mula jokoh, minta RM50 je. Tapi kita sendiri kadang-kadang makan di kafe lebih RM50. Jadi tu nak tunjuk kedudukan keuangan kita. Jadi setiap kali nak berhutang, kita kena tengok sama ada benda tu produktif atau tidak. On top, sebelum tu kita dah tengok pendapatan versus komitmen kita membolehkan, melayakkan, membenarkan untuk kita ambil hutang baru atau tidak lah. Lepas tu baru kita tengok benda tu produktif. Katakan layak, produktif atau tidak. Produktif atau tidak ni tu sih, kalau beli tanah tu nanti akan dapat hasil atau tidak. Akan boleh makan pisau ke? Boleh makan betik ke? Boleh makan jagung ke? Atau mungkin boleh nak masuk ambil serah free ke? Dia contoh. Kalau tidak, boleh lala je, tak produktif. Ataupun mungkin kita kata kita nak beli tanah tu nak buat rumah nak buat sewa. Tapi nak buat rumah nak buat sewa tak tahu ke mana. Dan 2-3 tahun, 10 tahun untuk lala situ ya. Meaning kita yang menentukan adakah kita layak untuk berhutang di ketika itu. Dan satu lagi, bila nak masuk komitmen baru, jangan gadaikan kebahagiaan, keharmonian rumah tangga kita. Dengan masuk, jangan gadaikan. Betul. Sebabnya kita tak nak kita tambah aset. Kononnya kita tambah aset. Tapi dalam masa yang sama tu bukan aset kita lagi, tu liability lagi tu sebenarnya. Sebab kita tak habis bayar lagi. Dan dalam masa yang sama keharmonian rumah tangga tergugat. Betul. Bila anak minta duit, kita mula bersuara tinggi, contoh. Bila isteri tanya barang dapur dah habis, mula dah kita pun dengan orang kata jokoh. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu untuk kita buat hutang ni bagus untuk tambah aset. Dalam masa yang sama, tengok nilai kemampuan diri kita dulu, sama ada kita boleh atau tidak boleh. Jadi kalau saya boleh definisikan makna hutang produktif ni, hutang yang memberi kebahagiaan, hutang yang memberi keuntungan, memberi hasil lah kepada kita. Kalau kita beli air seekor contoh, maknanya air tu dia telur tu kita tak goreng, kita perih, tubik anak puluk. Patut netah, tubik banyak ekor puluk. Korama. Maknanya kita boleh jadi pengusaha ayam yang percaya. Itulah hutang produktif. Walaupun beli tanah, beli tanah duk sekung, tak ada buat gapo. Ya, patut duk tahu tanah banyak. Jadi begitu. Saya tertarik apa yang Puasu beritahu tadi, jangan gadaikan kebahagiaan anda kerana hutang. Betul, Puasu kita banyak masalah rumah tangga. Mari pun ada di akhbar, mari berlaku seorang budak 17 tahun kena bunuh ayah dia. Baca dan paper sebab miskin lah. Kerana kemiskinan ada 9 orang adik-beradik mari. Kau boleh baca sendirilah, saya cerita sendiri. Betul. Mari sedih kot kita tengok. Seorang abang nak membantu adik-adik dia kerana miskin, tapi Zala reti oleh ayah dia. Dia pun meninggal dunia. Allahu Akbar. Jadi ini juga melibatkan pengurusan keuangan lah, termasuk pengurusan hutang ni. Jadi kita dah dengar Puan sebut mengenai hutang produktif. Jadi kalau hutang ni dia ada berapa jenis Puan semua? Kalau kita boleh sebut produktif tak produktif kau macam mana? Ada jenis-jenis lain lagi hutang?
dok, hutang tu maksudnya kalau nak berhutang tu lah, produktif atau tak produktif lah, kita tengok dia. Jenis hutang tu maksudnya ada personal loan, ada credit card. Credit card, ada kata credit card tu bukan hutang deh. Bukan, credit card tu sebenarnya kita berhutang dulu deh. Kita berhutang Kita berhutang dulu sebenarnya, kita bayar kemudian. Ini berhutang juga. Berhutang juga. Jadi macam kereta, kita beli kereta dan sebagainya. Cuma nanti saya nak bawa penonton ataupun pendengar kita hari ni macam mana nak uruskan hutang tu secara bijak. Dia ada cara dia. Orang kata berhutang boleh, tapi hutang tu tadi Cik Azizi guna term hutang baik, hutang jahat, atau hutang yang sihat dan tidak sihat. Jadi macam mana kita nak urus supaya hutang kita tu jadi hutang baik seumur, jadi hutang sihat seumur dia. Sebab kalau yang tak baik, yang tak sihat ni, dia membawa kepada negativity dalam kehidupan kita. Penyakit betul-betul dia. Barah dalam kehidupan, na'udzubillah dia. Jadi terus lalu. Saya teruskan saya nak wayak sikitnya. Sebenarnya hanya disiplin dan dorongan yang diperlukan untuk menguruskan hutang ni secara bijaksana. Antara kebaikan dia bila kita uruskan hutang ni dengan efektif ialah, satu, pengurusan aliran tunai kita dalam keadaan baik. Jika kita berjaya urus hutang dengan baik, kita akan mempunyai lebihan wang untuk tabungan. Seterusnya mempunyai kedudukan aliran tunai yang positif. Apa yang bila aliran tunai positif ni, dia sebenarnya kita akan mempunyai banyak dana yang berlebihan untuk membantu kita untuk membina tabung kecemasan. Bila ada dana lebih dalam tangan, duit kredit, cash in hand banyak dia. Kita macam-macam terfikir dia nak buat gapo, misi-misi kita dia. Jadi dana berlebihan tu boleh bantu untuk bina tabung kecemasan, mengurangkan hutang, kita boleh ambil peluang untuk pelaburan yang baik dan sebagainya lah. So aliran tunai positif ni sebenarnya boleh dicapai dengan cara kita buat bajet. Kita mempunyai bajet dan kita patuhinya. Kadang-kadang bulanan duit masuk dia, lepas tu kita pun buat bajet lah. Duit nanti gaji bila depan nak masuk ni, kita buat bajet dah. Duit masuk berapa, toloknya gapo. Lepas tu perbelanjaan dia ada kita 3 kategori. Kalau sebelum ni bicara maya, siapa yang bersama kita, dia ada 3 kategori. Perbelanjaan tetap, perbelanjaan berubah-ubah, perbelanjaan budi bicara kan. Ingat lagi kau penonton kita. InsyaAllah penonton kita ingat ni. Peminat setia bicara maya mesti ingat dia. Lepas tu kita pun tengok belanja, kita pun letak jumlah belanja. Lepas tu belanja budi bicara. Kita letak berapa, kalau nak pergi travelling berapa, nak pergi makan luar berapa dia. Lepas tu di akhirnya, adakah kita patuhi bajet yang kita buat tadi? Sekiranya tidak, kita berhenti sejenak, tengok balik mana silap kita, bulan depan buat lagi. Itu cara untuk kita control cash money in hand tadi, duit dalam tangan tadi. Lepas tu yang seterusnya ialah pengurusan kekayaan yang lebih baik lah. Duit lebih senang untuk kita nak melabur dan sebagainya, untuk kumpul aset lah kita kata. Sebahagian besar proses membina kekayaan ni sebenarnya ialah kita perlu membuat keputusan yang bijak dalam hal-hal mengenai hutang. Ia membolehkan kita mengurangkan liability dan meningkatkan kedudukan nilai harta bersih kita. Liability ni macam tak adilah, benda hak bukan hak kita lagi, kita bayar. Macam kereta bukan hak kita lagi, kita duk bayar hak bersama lagi. Tapi lebih kepada kalau tak mampu nak bayar sehingga habis perjanjian tu, pergi balik ke tua dia tu deh. Jadi kat bukan hak kita lah, liability lah. Gitu deh. Lepas tu yang ketiganya, mengelak bayaran lewat dan charge penalti lah deh. Sebab tu saya selalu royak, kalau hutang ni bayar cukup dan sebelum deadline. Kena tahu deadline. Puan, saya tak tahu deadline saya berapa hari pula untuk bayar rumah contoh. Kena tanya bank. Berapa? Bank kata sebelum 5 hari bulan. Sebelum 5 bayar. Ada orang dia kata tak apa, saya bayar ni 7. Tak boleh. Mesti bayar sebelum deadline dan cukup. Kalau dia kata 500, kita bayar 499, tu nama dia tak cukup. Jadi dia akan interest lah, dia akan menjadikan seorang pembayar. Kita ni sebenarnya kena jadi pembayar hutang yang baik dah. Lebih cekap kita urus hutang kita, maka lebih banyak penjimatan yang diperolehi untuk dengan cara kita mengelakkan charge yang tidak perlu. Betul. Ambil langkah pertama dengan membayar hutang mengikut jadual lah. Yang keempatnya ialah mengurangkan kos pinjaman.
kita boleh langsaikan hutang dengan cepat jika kita urus dengan bijak dan sentiasa memantau. Maksudnya kita ingat seumur gaji masuk tu mesti kita bayar hutang perbelanjaan tetap dulu. Rumah berapa setiap bulan gaji masuk 25,000 dah contoh dah. Rumah 1,007 contoh, kereta 1,002 contoh, personal loan 1,000 contoh, kredit kad 500 contoh. Kita selalu memantau. Maksudnya gaji masuk mesti kita bayar. Dalam tangan kita semua. Kita kontrol. Kawalan kita. Dalam kawalan kita, betul Cik Azizi. Lepas tu lebih cepat kita langsai hutang kita ni, sebenarnya lebih banyak pencipatan kos faedah yang kita dapat. Yang kelimanya meningkatkan kedudukan kredit kita lah. Pengurusan hutang yang bijak dia akan bantu kita sebenarnya dalam membina rekod kredit yang lebih baik dan cantik, dan ini memudahkan kita untuk memohon pinjaman di masa yang akan datang sekiranya kita perlu. Kalau kita seumur duk bayar hutang sebelum deadline, mesti bayar hutang, tak pernah miss tiap bulan. So kedudukan kredit kita sebenarnya baik, dan benda ni sebenarnya rekod pembayaran kita semua ni sebenarnya dijejak oleh Biro Kredit Bank Negara Malaysia lah. Betul. Setiap kali kita pinjam setiap kali kita berhutang, rekod pembayaran kita semua akan dicatatkan lah. Dan semua tu sebenarnya memberi apa orang kata level lah kita. Kalau bila kita buat pinjaman dengan bank nanti, kita ni grade A contoh ni, kita ni bank bubuk kalau Cik Aziz ni mesti bank bubuk contoh. Sebab apa? Memang sejarah pembayaran dia tak pernah lewat, mesti cukup, tak pernah miss bayar semua setiap bulan. Gitulah contoh dia dah. Oleh itu sekiranya kita terlewat atau gagal menjelaskan pinjaman, ini boleh menjejaskan keupayaan kita untuk memperolehi pinjaman di masa yang akan datang. Yang keenamnya, mengelakkan gangguan atau tindakan undang-undang. Ni penting sekali lah. Sebabnya tak luar tidur. Ramai customer datang, dia kata, puan macam mana AKPK boleh bantu? Saya serabut lah ni, dengar bunyi dada deringan telefon saya ataupun saya suruh nak lepas telefon dinding dah. So macam mana untuk elak usaha untuk mengelakkan gangguan si piutang ataupun tindakan undang-undang ni, pastikan kita bayar cukup dan sebelum deadline lah, tepat pada masa dia. Kalau sebelum 5, mesti 5 tu ada dah dalam akaun bank tu, akaun hutang kita tu. Lepas tu kita kena sedar bahawa jika kita ni tertinggal atau tidak bayar ansuran mengikut jadual dia, kedudukan kredit kita tadi yang saya beritahu akan terjejas lah. Baik, saya lagi lah yang last ni, sebenarnya banyak lagi tapi saya rangkum dalam 7 ni lah. Satu lagi yang paling penting lah, hubungan keluarga akan lebih baik lah. Bila kita uruskan dengan hutang dengan cekap, kita urus hutang kita dengan baik, hubungan kita dengan ahli keluarga pun baik, harmoni, tenang, betul, tenang deh. Lepas tu seringkalinya kalau kita tengok dalam berita macam Cik Aziro saat ni pertelingkahan atau salah faham tu biasanya berlaku di antara ahli keluarga, berpunca daripada masalah keuangan. Pengurusan hutang yang baik, dia akan mengeratkan hubungan kita dengan ahli keluarga, dengan rakan, dengan sahabat, dan juga yang paling penting dengan sahabat rakan sekerja kita. Macam mana kita nak kerja kalau rakan sekerja mula menjauhi pekerjaan kita pun mungkin dari segi produktivitinya terganggu. Keadaan yang harmonis, yang kalau kita jaga hutang kita urus dengan baik, dia akan menimbulkan satu suasana yang harmonis, dia akan memberi satu suasana gembira di rumah kita dan akan meningkatkan produktiviti untuk kita di tempat kerja kita, insya-Allah. Cik Azizi, banyak huraian daripada Puan Su hari ini mengenai kebaikan urus hutang dengan efektif. Jadi semua ni bila efektif, saya tengok Puan Su, maknanya jiwa jadi tenang. Betul. Yang penting kita nak jiwa tenang. Kadang-kadang orang gaji banyak pun boleh tentu dia jiwa tenang sebab dia hutang banyak. Orang gaji sikit pun kalau dia pandai urus, jiwa dia akan tenang. Maksudnya jadi insya-Allah. Jadi penonton tadi banyak yang disebut oleh Puan Su. Jadi berhutang ni hukum anda boleh berhutang. Boleh berhutang. Tapi yang penting kita perlu urus dan kita perlu tahu hutang kita tu hutang produktif ke macam mana. Jadi Puan Su, sebenarnya tadi saya sebut tadi awal-awal tadi lebih 90% isi rumah ni Malaysia ni berhutang. Jadi apakah lagi benda atau faktor yang boleh menyebabkan hutang ni berlebihan atau keberhutangan serius? Supaya benda ni kita cerita supaya penonton kita dan kita sendiri dalam studio ni ingat benda ni. InsyaAllah. Jadi keberhutangan serius lagi. Jadi kena ingat ciri-ciri ni. Masih dia surah sikit ciri-ciri ni. Supaya kita nak hutang aku masuk dalam kumpul aku hutang serius pada ini. Kalau dalam jabatan kerajaan Puan Su,
tidak boleh lebih 60%. Tak boleh gaji. Lebih 60% kena tata tertib. Betul. Ejah belah mana pun memang dia akan jadi masalah tepi hari. Dah tiap-tiap bulan tak cukup duit nak hutang dengan saing nama sekali boleh wi, 2 kali boleh wi, lama-lama lari saing. Ya. Jadi macam mana Puan Su ni? Apakah menyebabkan hutang berlebihan itu dan kebutuhan yang serius tu? Okey. Baik. Kos sara hidup yang tinggi Ya, sekarang ni ditambah dengan tiadanya perancangan keuangan akan meninggikan lagi risiko keberhutangan yang serius ataupun hutang berlebihan. Masalah hutang ni sebenarnya dia tak kena umur, dia tak kena pekerjaan. Tapi dia lebih kepada tiadanya perancangan dalam pengurusan keuangan atas sebab-sebab seperti kurangnya ilmu pengetahuan. Kurang ilmu pengetahuan lah kalau kita ayat mula-mulanya ialah contohnya ialah kurang ilmu dalam memahami terma-terma keuangan dalam perjanjian pinjaman tu. Kita tak faham ni. Lepas dia maghrib lah aku. Bahasa Inggeris semua. Dan kita pun tak tanya pegawai tu dia. Kita main saing juga dia. Atau mungkin kurangnya perhatian masa pegawai tu cerita tu kita macam tak apalah nanti kita rujuk sini. Kita saing je. Kalau cik saing sini kita saing. Tak tanya dah nak duit. Tu dia ni. Dan juga tidak tahu menganalisa kemampuan sendirilah. Kalau sebelum ni mungkin kita nak bank kata kita layak dan kita pun okey nak buta. Lepas ni mungkin kita sebelum kita buta sebab kita bicara tadi dah. Siapa yang mendengar dan melihat program hari ni dia akan lepas ni dia akan ambil pendapatan versus komitmen dia dulu. Adakah dia betul-betul layak? Lepas tu kebersediaan dia tu, adakah dia bersedia untuk hilang contohnya 1,000 untuk bayar hutang baru ataupun 1,500 untuk bayar jumlah pinjaman kereta baru contohnya. Tu dia. Lepas tu yang keduanya ialah tidak bersedia menghadapi kecemasan dan keadaan semasa lah. Tidak bersedia menghadapi kecemasan ni meaning tak ada perancangan. Tak ada perancangan untuk menyediakan peruntukan keuangan ataupun perlindungan sekiranya berlaku penyakit kritikal, kematian, kehilangan upaya, kerosakan harta benda. Jaga orang masuk ni. Jaga orang masuk. Orang tak masuk, tak mikir masalah ni. Ya. Dia betul. Sebab duit ni orang kata dia beratu, lebih pada hatu beratu dia ke dia. Jadi memang terliur lah kita nak lebih bagi bila kata lulus juga Allah pakai you selalu lah layak tu kat pakai you selalu deh. Dan kita juga kena fikir kita kena bersedia dengan OPR, kadar OPR deh. Kadar OPR ni perubahan kadar dasar semalaman. Jadi katakan tiba-tiba daripada dulu rumah kita bayar 1,500, tiba-tiba naik 1,000, 1,700. Waktu yang kita tak ada duit masuk simpan baru, tabung tu, menabung tu, menyimpan dulu baru belanja tu. Waktu tadi untuk kecemasan kita ni macam ni lah deh. Jadi hak ni orang ramai dia tak bersedia ni. Yang seterusnya ialah gaya hidup yang melebihi kemampuan lah. Gaya hidup yang melebihi kemampuan ni ni dia ada gaya hidup mewah dengan membeli barangan yang mahal walaupun dia tak mampu. Mereka merasakan bahawa penting untuk dikekalkan imej mewah dia tu mengikut pandangan orang. Orang tengok dia, Raymond ni memang hebat, Raymond memang style kalau jumpa mesti di kafe-kafe. Jadi dia nak kekalkan tu. Bahagia berdasarkan pandangan orang. Dia nak kekalkan imej di tangkapan orang lain tu. Mereka ni dia akan sentiasa menggunakan kredit card untuk membeli ataupun untuk membuat perbelanjaan. Walaupun di luar kemampuan mereka, dan biasanya mereka ini dia bayar minimum setiap bulan. So mereka berhutang secara berlebihan lah kerana mengamalkan hidup di luar kemampuan. Baik, seterusnya ialah kalau saya boleh share dengan Cik Azizi sikit trend loan ni dia. Trend loan ni berbelanja tanpa peduli kemampuan. Macam kita terlalu ingin memenuhi keinginan kita. Contohnya travel deh. Orang nampak orang travel, orang post dia, kita pun nak pergi attack walaupun kita tak mampu sebenarnya. Dan satu lagi is kita punya obsesi dengan aksesori mewah dan sebagainya. Nak gaya ni masuk. Nak gaya ni banyak. Nak gaya. Orang lain baju 3 kita nak 3 juga. Tu yang saya kata kena beringat. Sebab tu yang saya sangat suka dengan sesi pagi ni dalam bulan Ramadan di mana
raya pun memang kita baru puasa seminggu deh. Tapi seminggu ni kan ada 3 minggu lagi contohnya deh. Kita kata ada 3 minggu lagi, benda ni semetai, pejajelik semetai, hujung minggu nak pergi cari bayar raya dan sebagainya. Kena ikat berbelanja mengikut kemampuan kita. Maksudnya apa yang kita perlukan, jangan ikut apa yang kita hendak. Kita perlu dan benda tu kita mampu, then go for it. Baju raya beli sekali pakai. Itulah dia deh. Kadang-kadang kita ni kalau kita suka, kalau zaman muda-muda tu kak, kalau beli baju raya tu kak, kalau boleh 10 hari raya sebulan. 10 raya. Tapi kita beli 10 lah deh, hari raya pertama, kedua, ketiga. Tapi pakai keduk. Kalau pakai tak apa. Kata kita beli 10 pun lepas tu pergi hijau pakai semua tak apa. Kalau beli 10 duduk gantung dalam almari, Masya Allah, membazir. Satu pembaziran. Dan dalam masa yang sama mungkin masa tu ketenangan keuangan tu tak ada dah. Sebab berbelanja lebih dah masa tu. Kalau selah 100, puluhlah 1000. Tu belum lagi dengan biskut raya dan sebagainya. Kena bertenang, gunakan akal keuangan yang bijak untuk menentukan kuih raya kali ni 100 riyal ko, 300 riyal ko, 500 riyal ko. Kena nilai berlaku. Orang mari jalan tu dia makan kuih raya ko, dia makan nasi minyak ko kan. So kita berlebih kurang di situ. Sebab kita tak usah, kita happening masa raya, kita happy, kita mewah. Lepas tu di hujung Syawal tu kita dah sedih, kita dah stres, kita joko hanuk, bini subuh tak kena, tak usah, na'udzubillah. Same goes tu pasangan lah. Kalau wife pun kena beringat lah. So kita suami isteri, kalau saya selalu sebut tadi, kalau isteri pun apa deh, maksudnya di situ ialah suami atau isteri kena beringat dalam perbelanjaan masing-masing. So saya nak sentuh satu lagi, yang lastnya ialah dia banyak faktor Cik Azizi, tapi yang lastnya saya nak sentuh mengenai sifat tamak lah. Sifat tamak. Salah satu punca utama yang menyebabkan keadaan hutang berlebihan adalah sifat tamak. Kadang-kadang orang ni dia tahu je orang tu baru pencen ada duit 50,000 dalam tangan contoh. Tahu je orang ni nak pergi ni. Pergi pula royak, okey duit tu labung dia, contoh dia. Dia sebenarnya kalau di muka bumi kita ni sebenarnya cukup, sumber di atas dunia kita, di atas muka bumi kita cukup untuk keperluan setiap manusia. Tapi ia sebenarnya tidak cukup untuk memuaskan ketamakan manusia. Jadi mudah, ada orang dia mudah terpengaruh dengan skim cepat kaya. Dan kesudahan dia menanggung kerugian yang besar, na'udzubillah. Sebab tu saya kata tadi ada orang tu dia tahu je cik ni baru habis, baru retire, baru pencen, ada duit dalam tangan beberapa ribu, dia tahu 100,000 ko contoh, dan dia datang kepada orang ni, bagi duit tu kepada saya, dalam masa 2 minggu akan dapat 100,000, dapat 200,000 sebagai contoh. Jadi kita kena ingatlah benda-benda yang manis seolah menanam tebu di tepi bibir dia. Manis sangat ni, kita kena bertenang sekejap. Royak dia, tak apa kalau macam tu saya balik bincang dengan suami dululah. Kalau orang perempuan kat dia, kerak dulu. Stop, pause dia dulu. Okay. Jangan bagi dia teruskan. So balik bicara dulu. Lepas tu dia berkata kalau balik bicara, minta maaf lah puan, kalau cik nak bicara dulu tak ada lah, sebab ni tawaran hebat ni sekejap terhad. Tawaran ni untuk orang-orang tertentu sahaja. Kalau puan nak bicara tak boleh. Dan kita kena berani beritahu, kalau macam tu tak apalah cik, kalau saya tak boleh balik bicara, mungkin ni bukan rezeki saya, cik bagi ke orang lain lah. Kita kena berani. Maksud situ ialah kita berani. Sikap tamak tu kita letak tepi dah. Dia memancing kita. Betul. Maka upah habis. Kalau nampak manis sangat, jangan. Ya, pelik. Kecil ni. Kena ingat gitu. Jadi lebih teruknya ada orang dia sanggup buat pinjaman Cik Azizi. Dia sanggup buat pinjaman untuk melabur dalam skim penipuan tu, dia terperangkap, lepas tu dibelengui hutang yang sangat besar. Ni kalau boleh Puan Su ada contoh kes ke, boleh cerita sikit? Sebenarnya saya cerita saat ni, ada orang tu dia pencen, tahu pula orang ni dia. Tu sebenarnya kes orang yang datang ke AKPK lah. Dan ada beberapa yang datang kepada kami minta untuk berada dalam program pengurusan kredit AKPK. Dia datang, dia kata, puan tolong ni saya buat loan dengan bank ni, saya kena bayar 2,000 sebulan. 2,000 sebulan. Lepas tu saya tak mampu dah puan. Saya pun tanya, boleh saya tanya sikit, saya minta maaf, saya nak tanya kenapa buat loan ni dalam keadaan usia dah tak lama dah nak retire, kenapa buat loan ni, contoh deh. Lepas tu sebab apa, bukan loan tu bukan sebarangan, 2,000 sebulan
Lepas tu dia kata, puan, sebenarnya ada orang tu dia datang kepada saya, dia kata dia pegawai ni, dia kata bagi duit tu 100,000 tu, lepas 2 minggu saya akan dapat 200,000 puan. Saya tu saya kata, lo ni kita kena bertenang. Bila dengar benda-benda hak manis ni, kena bertenang, ingat. Manis ni kecil manis, na'udzubillah dah. Kena ingat gitu, kita rasa dia. Jadi, bertenang sekejap, kelak lalu dah panik. Saya bicara dulu. Dia ke mana ke puasa kalau lagi ni saya nak. Kita kena dapat pertemuan orang dulu. Kena bicara dengan orang lain. Tak ada apa sendiri deh. Betul. Berapa ramai yang dia telefon, rakan orang-orang sekeliling saya dia telefon, dia ingat okey, Puan Suhaila ni, kawan I ni, Puan Suhaila ni dia penasihat kewangan AKPK. Dia teringat ada orang datang kepada dia, telefon dia, ada orang telefon dia, royak macam-macam bungkusan dan sebagainya dia, tapi kena bayar dulu berapa ribu. So dia teringat aku, saya, dia call saya royak, jangan bayar. Kalau betul bungkusan tu untuk you, biar siapa dulu bungkus saya dari tangan you, baru you bayar. Jangan bayar dulu. So kita tak tahu jual ada order ke apa kau. Tak ada order, dia kata dia. Kalau tak ada order, jangan. So ramai orang-orang ni, dia datang ke AKPK, dia kadang-kadang dia bayar. Ada orang tak minta nasihat saya lah, maksudnya orang yang tak tahu saya, tak tahu AKPK, dia mungkin masa tu ada sedikit tersasar sikit, tak perasan yang benda ni sebenarnya penipuan. So dia buat loan untuk bayar. Lepas tu datang kepada kami dan berjaya berada di bawah program pengurusan kredit ataupun PPK ataupun Debt Management Program in English. So dia nak masuk dalam program tu, dia bayar lebih rendah daripada yang asal. So dia rasa dia okey sikit. Dan berapa ramai yang datang ke AKPK duk luar pintu ya, tak usah masuk dalam AKPK. Apa? Sebab ramai orang kata stigma di luar sana terlalu tebal. Ramai orang kata AKPK ni puan, kalau pergi kena takak lah, kalau pergi kaki sebelah duduk dalam jara. Saya kata, minta maaf, kami tak ada kuasa tu. Kami diberi kuasa, diberi mandat oleh Bank Negara untuk membantu menstrukturkan semula pinjaman individu yang tak boleh bayar hutang lo ni. Hak tu ya kuasa kami. Jadi dalam bidang kuasa kami, insya-Allah kami akan bantu. Kami tak ada kuasa nak takak aku. Tak ada hak tu deh. Jadi itulah puan, dia kata saya duk oyak. Saya hak duk oyak pula. Kalau belanja makan tengah hari sekali tak apa. Ni dok. Jadi orang hak duk lalu depan AKPK tak berani nak masuk atas stigma sekeliling tu. 5 tahun Cik Azizi, 5 tahun duk jalan saja. Last sekali stres sangat. Oyak masuk, saya nak jumpa kaunselor perempuan. Masa tu jumpa saya. Masuk, saya kata, cik ni memang wajib dah berada dalam program pengurusan kredit AKPK. Saya suruh dia masuk juga. Dia masuk, lepas sebulan dia telefon, dia datang kepada kami. Dia kata, Puan Su, terima kasih banyak suruh saya masuk program. Pertama kali saya boleh tidur dalam 5 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Saya kata, Cik tunggu 5 tahun untuk dapatkan perkhidmatan percuma AKPK. Tapi tak apa, lo ni cik dapat dah perkhidmatan tu, Alhamdulillah. So sekarang ni masa untuk cik uruskan keuangan cik. Mana-mana lebihan, kalau dulu hutang bayar 1,000 sebulan, lo ni bayar 500 contoh. Lebihan duit dalam tangan tu urus. Saya royak. So Alhamdulillah. So kalau saya nak cerita kes-kes bersama AKPK hari ni memang banyak sangat lah Tapi benda tu sebenarnya mematangkan individu tersebut dan saya sendiri. Dan dia memberi pengajaran pada saya sendiri. Untuk saya lebih kemas dalam pengurusan keuangan saya sebagai orang yang bercakap Dan tuan-puan semua pula untuk kemas juga pengurusan keuangan tuan-puan sebagai orang yang mendengar dan menonton hari ini. InsyaAllah lepas ni kita cuba untuk tidak buat benda-benda yang boleh merosakkan ketenangan keuangan kita, InsyaAllah. Jadi saat ni tu saya beritahu tadi Pak tadi untuk kita dapatkan kesejahteraan keuangan lah. Kita kembali ke Cik Azizi untuk kita tahu mungkin solusi ke apa lepas ni. Okey, banyak dah puas bicara tu. Saat ni mengenai fungsi AKPK sendiri, siapa orang 5 tahun duk main lalu-lalang saja. Tak masuk dalam kerana masuk dalam. Jadi puan-puan hari ni yang mendengar ni, terutama ketengah awam yang ada ni, ramai ketengah awam daripada leberi sendiri dengar. Kita share lah maklumat ni. Kita tak tahu kadang-kadang di kalangan ahli keluarga kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita ada masalah kewangan. Sebab dia tak oyak masalah dia. Dia simpan, dia malu nak oyak. Jadi kita kecek-kecek oyak lah. Kalau saudara mara kita, kalau siapa saja kita share video ni banyak-banyak, InsyaAllah boleh beri ketenangan. Jadi kita sebenarnya dah hujung-hujung ni Puan Su. Jadi saya minta Puan Su bagi, kita kata setiap masalah mesti didatangi dengan solusi. Okey. Jadi macam manakah solusi kepada permasalahan keuangan ni? Dia Puan Su buat
rumus kepada perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Dia sebenarnya orang kata bumi mana tidak ditimpa hujan deh. Untuk itu bagi peminjam yang berhadapan dengan masalah keuangan ya, atau gagal membayar balik pinjaman kepada bank ataupun pemberi pinjaman, disarankan untuk membuat langkah awal, iaitu langkah 4A. Apa 4A? Akui anda mempunyai masalah tu. Kena berani mengakui bahawa kita mempunyai masalah hutang yang tidak terurus. Jangan lari, jangan elak tanpa cuba mencari jalan penyelesaian dia. Sekiranya tiada bayaran dibuat untuk pinjaman ya, sekiranya kita nak lari, kita tak secara benda ni, serabut lah nak memikir pasal hutang ni, tiada bayaran dibuat sebagai contoh, masalah sedia ada tu tidak akan selesai, dan institusi keuangan dan juga penyedia kredit akan terus mengenakan faedah, cas lewat, cas dan juga cas guaman ke atas pinjaman tersebut. Di atas surat dia cahit. Waktu yang kadang-kadang kita semua tak menyedari benda tu deh. Kita ingat ke kita bayar baki je, tapi bila kita tak bayar cukup, kita tak bayar sebelum deadline, sebenarnya ada kos-kos lain yang masuk. Waktu sebenarnya untuk kita elakkan. Sebab tu kita kata bijak kita bila kita urus hutang ni, kita bayar cukup dan sebelum deadline. Yang keduanya ialah analisa. Yang kedua, analisa kedudukan keuangan kita. Analisa hadapi keadaan dengan membuat analisis ke atas hutang-hutang yang sedia ada. Senaraikan semua jenis pinjaman yang sedia ada dengan institusi keuangan, dengan penyedia pinjaman, dengan pemiutang, kalau ada hutang dengan ahli keluarga, kalau ada dengan rakan, semua senaraikan. Jadi dan juga dalam masa yang sama kita tengok juga baki tempoh ada berapa lama lagi untuk kita habis bayar, supaya kita dapat melihat gambaran secara keseluruhannya hutang-hutang tu yang ada dengan kita di ketika itu, dan membuat perbandingan dengan keadaan keuangan kita. Dia sebenarnya kalau duduk sini ni tak berapa je lah, dia mesti duduk sini. Kena report. Dia kena tulis sorry. Duduk sini tu jadi serabut stres tu. Biar zahirkan dia, tulis belakang. Yang ketiganya ialah ambil tindakan. Ketiga, ambil tindakan untuk berunding dengan semua pemiutang bagi menjelaskan masalah kedudukan keuangan agar kita diberi peluang untuk membuat permohonan penstrukturan semula pinjaman sedia ada. Antaranya menjadualkan semula pinjaman, menangguhkan bayaran, membayar faedah sahaja. Ni yang kita boleh berunding dengan bank lah, memanjangkan tempoh pinjaman ataupun mengurangkan kadar faedah dan sebagainya. Maksudnya kita baca dulu. Kalau sebenarnya kita, bank ni kadang-kadang kita bila kita tak boleh nak bayar, kita nak lari daripada bank dia. Biarlah pandai-pandai lah dia nak pergi cari kita orang dia. Kita duduk negeri lain. Negeri lain dia. Padahalnya boleh dicari juga sebenarnya. Tapi kalau bank tak cari pun, yang ruginya di situ ialah peminjam tadi. Sebab bank tak cari pun, dalam masa yang sama ada tindakan, iaitu kadar faedah, cas yang tak patut tadi masuk, menyebabkan baki tu bertambah. Tak boleh lari. Sebab tu kata masalah ni jangan lari, selesai. Kena selesai. Lepas tu yang keempatnya lah AKPK sebagai sahabat keuangan anda lah. Jadikan AKPK sahabat keuangan anda. Kita tak si orang mari kepada kita masa dia bankrupt dah. Tak si. Kita dah hilang kuasa masa tu. Kuasa kita masa ada masalah keuangan. Tak ada masalah pun, ingat keuangan, ingat AKPK. Nak pergi buat pinjaman, datang kepada kami untuk puan nak minta nasihat sikit, saya nak buat pinjaman bagus, so boleh kau tidak? Percuma sahaja Cik Azizi. Jadi AKPK dia berperanan sebagai orang tengah di antara individu peminjam tadi dengan bank, pemberi institusi keuangan tadi, untuk strukturkan semula pinjaman mengikut aliran tunai semasa peminjam tadi melalui program pengurusan kredit atau DMP tadi saya beritahu, ataupun ni kita ada mandat baru untuk SPKK untuk perusahaan kecil sederhana. Ada juga orang nego boleh juga datang ke AKPK loan ni datang ke AKPK ada masalah, perusahaan mikro datang ada masalah loan ni nak bayar dan sebagainya, datang dulu tengok macam mana AKPK boleh bantu. Sekiranya permohonan terus dia buat dengan bank tak berjaya,
Mula-mula kita nasihatkan tak boleh bayar tu pergi ke bank dulu. Bank kata tak boleh dah cik, kita buat ni habis dah tempoh dia, kita tarik rendah sekali dah kita bagi kecil. Tak boleh juga datang ke AKPK, tengok macam mana AKPK boleh bantu dengan kuasa yang diberi oleh bank negara. Okey, AKPK ni saya sikit lah Cik Azizi. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia 2000 Mei. Berapa tahun? Nak masuk 18 tahun lepas untuk membantu individu mengawal keadaan keuangan melalui membantu individu mengawal keadaan keuangan mereka dan memperolehi ketenangan fikiran melalui penggunaan kredit yang bijak. Dengan mandat ini, AKPK menawarkan pendidikan keuangan kepada individu melalui majikan ataupun persendirian dan juga kepada PKS lah. Macam kita buat ni Cik Azizi, pendidikan keuangan lah. Ada orang dia datang, dia nak bagi, dia cakap AKPK boleh tak datang bagi ceramah untuk sekumpulan dia. Dia ada grup dia, alumni dia dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Boleh datang dan jemput kami. Organisasi-organisasi macam PPAK dah selalu panggil kita, PDRM dah selalu panggil kita dan sebagainya untuk buat banyak lagi lah yang saya tak boleh sebut di sini lah untuk perkongsian pendidikan keuangan. Khidmat kaunseling keuangan AKPK percuma sahaja dan program pengurusan kredit dan SPPK pun secara percuma. Sekiranya individu tu dia singgah ke AKPK, puan saya gaji masuk seumur tapi tak meninggal seumur, saya stres nak urus hutang, boleh datang jumpa penasihat keuangan kami akan bagi nasihat percuma sahaja. Dan bila dia masuk program tu pun tak ada orang kata cah perkhidmatan, tak ada Cik Azizi. Dia cuma bayar hutang tu melalui AKPK sahaja. Dan AKPK pula tolong bayar, dia masukkan duit ke akaun AKPK, AKPK ambil duit tu tolong bayar ke, kalau kata 5 bank, kepada 5 bank yang terlibat secara percuma tanpa apa-apa charge. AKPK tidak pernah, saya nak tegaskan di sini, AKPK tidak pernah melantik ejen. Kalau kata dia ejen AKPK, salah. Kalau nak berurusan dengan AKPK, pergilah ke pejabat yang terdekat, pejabat AKPK yang terdekat untuk dapatkan 3 perkhidmatan tadi, nasihat keuangan, program pengurusan kredit dan juga untuk PKS dan juga pendidikan keuangan tadi. Saya nak beritahu juga AKPK Kelantan, kita berada di tingkat bawah Kota Indah, Jalan Sutayahya Putra, Kota Baru. Orang kata The Pavilion, sebelah Sekolah Rendah Langgar. Lebih jelas lagi kat sebelah 7-Eleven. Kami boleh dihubungi di talian 09747698 sambungan 101. Dalam masa yang sama, saya juga pihak PPAK juga sedang menyiarkan QR code untuk dapatkan feedback daripada semua pendengar dan penonton live PPAK hari ini. Mohon tuan-puan untuk sama-sama memberi maklum balas QR code tersebutlah untuk kebaikan bersama, insya-Allah. So saya ni kena bagi akhir kata dah ke Cik Aziz. Akhir kata dah, kita tak ada masa dia. Tu Fazu. Orang nak pergi sana ni nombor telefon dia boleh call untuk temu janji Dia boleh call untuk temu janji atau nak tanya nak bawa gapo dulu. Kalau dia perlu call, kalau dia rasa nak datang terus pun boleh, tak ada masalah. Datang terus, insya-Allah kami akan bantu apa yang kami boleh dalam bidang kuasa kami, insya-Allah. Lepas tu bawa terus tu IC kena bawa untuk keluarkan secret tadi, sebab kita nak tengok utang gapo. Kita boleh bantu tu, kita akan tengok review semua dan kita akan buat anggaran berapa boleh dibayar, berapa berlaku pengurangan. Lepas tu kalau yang bekerja, bawalah slip gaji selalu, slip gaji yang terkini, 3 bulan terkini kalau boleh. Kalau yang kerja sendiri, bawa akuan sumpah pendapatan bulanan yang memberitahu orang ni dia bekerja sendiri, pendapatan bulanan dia sebanyak berapa. Bawa waktu, dan boleh datang ke pejabat kami, insya-Allah kami akan bantu. Tak ada gigi tu gigi tu pun tak apa, gigi tu dulu, lepas tu kita kata kena bawa gapo, mari pulak, lepas tu pun tak ada masalah. Yang penting lo ni masalah keuangan ataupun bukan masalah pun mengenai keuangan je, datang dulu dapatkan nasihat AKPK. Belajar nak urus keuangan. Nak urus keuangan, datang ke AKPK gano ni, saya ni tak terurus ni, dapat duit masuk seumur, setiap minggu saya dapat gaji daripada saya pasang tiles contoh dia, tapi kat tak meninggal gano ni puan. Kita nasihat, insya-Allah percuma. Jadi ada lagi sebagai rumusannya. Akhir kata ni banyak dah kita cakap mengenai pengurusan hutang. Saya cuma nak memetik kata-kata bijak pandai. Jika anda gagal merancang, anda sebenarnya sedang merancang untuk gagal. Na'udzubillah min zalik. Ingat, ia bukan berapa yang anda dapat, tapi macam mana anda uruskan apa yang anda dapat. Untuk itu saya nak tinggalkan sesi kita dengan pantun ya. Bebanan hutang pencetus lara,
AKPK membantu sedaya upaya. Khidmat percuma di serata negara. Hapuskan stigma selagi berdaya. Terima kasih Encik Azizi, terima kasih PPAK. InsyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Yang baik itu dari Allah, yang kurang tu kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Encik Azizi, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Su atas bicara yang pada saya pagi ni sangat-sangat memberi kepahaman je lah pada kita. Alhamdulillah. Sebab kita ni seperti saya beritahu tadi, 90% lebih isi rumah di Malaysia ni adalah berhutang. Campur lah tu awak serius, awak tidak serius. Jadi banyak yang Puan Su beritahu tadi, macam-macam benda untuk kita buat. Yang penting fikir sebelum buta. Bincang, cari tempat untuk bincang. Kalau suami bincang dengan isteri bincang dengan suami, dan pergi ke AKPK. Jadi banyak yang kita bincangkan ini. Tolong tuan-puan semua yang ada di talian share program kita ni, insya-Allah. Jadi Puan Su, kita nak masuk kepada kuis. Okey, kuis. Jadi minta kepada penonton-penonton kita yang ada di talian tu sediakan pen pen dengan kertas, okey, untuk menulis soalan. Jawab, jangan raut jawab di ruangan komen. Jawab hantar kepada personal message kita di FB PPAK, insya-Allah. Mungkin ada yang baru masuk ni, 3 soalan kita akan tanya, insya-Allah. Satu soalan bolehlah kalau jawab betul buat buka puasa RM50 masih. Oh, banyak tu. RM50 buat buka puasa ni. Boleh pergi pasar Ramadan tu RM100. Okey, 3 soalan. Okey. Insya-Allah soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Jeng. Soalan yang pertama, apa bila kita nak berhutang, apa yang kita perlu buat sebelum kita berhutang? Okey. Saya nak sekurang-kurangnya 3 perkara yang kita perlu buat sebelum kita berhutang. Semua ada dalam bicara maya kita, Mas. Ada jawapannya. Ya. Semua ada lebih daripada 3, tapi kita nak 3 saja. Apa yang perlu kita buat sebelum berhutang? Contohnya yang kelima sekali Puan Su sebut tadi, dapat gaji simpan. Itu contoh. Nak tahu kita simpan dah cukup ke tak. Tapi saya nak 3. Apa yang kita perlu buat sebelum kita berhutang? Itu soalan yang pertama. Siapa jawab dengan cepat, tepat, dialah pemenang deh. InsyaAllah. Okey, saya rasa dah salin. Soalannya mudah saja, jawapan dia payah sikit. Macam biasa lah. Macam biasa. Jawapan dia susah. Okey. Yang kedua tadi kita bincangkan jenis-jenis hutang. Dan salah satunya Puan Su beritahu tentang hutang produktif. Okey, jadi kita nak suruh penonton kita ni berfikir sikit. Saya nak tanya, apakah hutang produktif? Jawab, apakah hutang produktif? Dah bagi contoh sekali, Puan Su. Sebab bila dia jawab periksa dulu, mesti dia boleh hurai definisi dan bagi contoh. Jadi ini pun sama. RM50 tu RM50. banyak sikit lah kena jawab. Jadi apakah hutang produktif? Jawab, hutang produktif adalah bla 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 bla. Contohnya si A macam ni. Contoh macam tu. Kita nak macam tu. Jawapan dia. Okey, tuan-puan. Apakah hutang produktif dan sertakan contohnya. Okey. Dan yang soalan yang terakhirnya, di last video tadi, sebelum Puan Su bagi rumusan, Puan Su beritahu ada 4 langkah untuk selesaikan hutang. 4 langkah. Saya tak nak sebut, Puan Su sebut part tu, part apa, part C ke, part B ke. Tapi Puan Su kata 4 langkah untuk urus ataupun selesaikan hutang. Pertama, 4 semua ada 4. Ceritakan apakah 4 tersebut. Contohnya berkenalan dengan hutang. Apa proses tu? Jadi kita nak tahu 4 step tu ataupun 4 langkah. Okey. Saya rasa penonton-penonton dah salin semua soalan. Boleh tengok dan ulang-ulang balik video ni kalau tak faham. Kalau nak telefon Puan Su pun boleh telefon Puan Su. Tapi Puan Su kat sini kat jawab tak ada lagi. boleh telefon tanyalah. Insya-Allah. Jadi soalan dah tanya, maklumat ilmu dia kita dah bagi hari ni, terpulang pada tuan-puan macam mana nak gunakan.
Kalau sebelum ni kita tak ada ilmu pengurusan hutang, hari ni kita dah ada ilmu mengenai pengurusan hutang. Kalau kita tak faham, kita boleh telefon AKPK seperti mana nombor telefon yang Puan Su bagi tahu tadi. Dan jangan lupa isi maklum balas peserta hari ni yang Puan Su sediakan daripada AKPK, sebab Puan Su nak dapatkan maklum balas kefahaman ke macam mana tentang program yang dianjurkan oleh AKPK ni. Jadi tuan-puan lah ya, pada hari ni yang perlu merealisasikan perkara ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya tamatkan program kita pada hari ini, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Su kerana tidak jemu-jemu mai ke PPIK memberi ilmu mengenai pengurusan kewangan yang sangat penting, yang memang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Quran pun ada cerita kita kena uruskan sumber kewangan kita dan harta kita. Dan cerita Nabi Yusuf sendiri bagaimana menguruskan harta kan, simpan, ambil apa tangkai, simpan, itu semua adalah dalam pengurusan kewangan. Cuma tu pengurusan harta dan kewangan juga, insya-Allah. Jadi sebelum kita minta maaf Puan Su kalau ada apa-apa kekurangan dengan penonton-penonton kita semua, insya-Allah. Jadi jangan lupa terus menyokong Bicara Maya APPK, dan penonton-penonton semua kalau ada topik-topik yang nak kita bicarakan dan Bicara Maya, jangan lupa hantar kepada kita topik apa nak kita bicarakan, insya-Allah kita akan masukkan dalam program Bicara Maya kita APPK. Dan satu lagi, seperti saya beritahu tadi, promosi kita awal-awal tadi Puan Su, kita ada program keluarga membaca. Kita akan nobatkan keluarga ikon keluarga membaca dan ikon membaca negeri Kelantan. Hadiahnya ribu-ribu. Hadiahnya ribu-ribu. Kita tak nak review berapa, tapi boleh masuk isi borang, hadiahnya ribu-ribu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ada penulisan cerpen. Ini juga sumber kewangan. Juga ratus-ratus juga. Kita bayar kepada yang menang, boleh masuk. Dan kepada penulis-penulis di luar sana, jangan lupa untuk masuk studio kita bercerita tentang karya tuan-puan dalam program Bicara Penulis. Dan bagi mereka yang nak belajar Al-Quran juga, kita ada kelas belajar Al-Quran setiap hari Sabtu. Masih dibuka lagi. Nak cari mana belajar Al-Quran di perpustakaan setiap hari Sabtu. Bawa anak-anak kita sendiri mari Puan Su belajar pukul berapa tu? Al-Quran pukul 10 hari Sabtu lepas raya kita akan start. Yuran tak mahal, RM20 je. Yuran tu yuran komitmen saja. 4 kali sebulan kelas belajar. Yuran tu nak duit minyak lah kau ustazah bagi ngajar seluruh negeri Kelantan. Di pustakaan Pasir Mas ada Puan Su, pustakaan desa Pondok Susu ada, semua ada. Jadi boleh pergi mana pada dekat, isi borang dalam online dan pilih je lokasi mana kita nak belajar ngaji, insya-Allah. Jadi pustakaan Awang Kelantan menyediakan pelbagai kemudahan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, kerana di sinilah kita menzahirkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi saya rasa setakat ni saja Puan Su. Insya-Allah selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.